بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga kaum selamat, mendapat rahmat dan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wa bihi nasta'in, dan dengannya kita semua mohon pertolongan ala umuri dunya waddin, dalam urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Salawat dan salam ke atas Rasul yang jujur, Rasul yang amanah, Rasul yang berintegriti, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan begitu juga salawat dan salam ke atas keluarga baginda dan para sahabatnya sekalian. Amma ba'd, adapun yang demikian itu, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan titah perintahnya dan meninggalkan apa yang ditegahnya. Usikum wa iyaya bitaqullah, saya berpesan kepada semua dan berpesan kepada diri sendiri, moh kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya berjayalah orang yang bertakwa, berjayalah hidupnya di dunia ini, berjayalah hidupnya di akhirat nanti, dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Tuan Haji yang mengacarakan majlis sebentar tadi. Saya tak sempat nak bertanya nama Tuan Haji. Apa nama tadi? Haji Muhammad Yusof, yang memulakan majlis kita dan membacakan serba sedikit tentang background ataupun latar belakang saya. Dibacanya sampai habis, bocor rahsia saya, kan, baca sikit-sikit udah dah. Baik, seterusnya kepada pengerusi dan juga ahli jawatan kuasa masjid, apa ke nama masjid ni? Sungai Rokam je. Masjid Sungai Rokam, gitu gamaknya, dia punya makhrajnya, Sungai Rokam, Ipoh, Sungai Rapat, kan? Kawasan ni Sungai Rapat, bukan? Sungai Rapat, Dun Sungai Rapat, Ipoh. Seterusnya kepada Tuan Imam kita, Ustaz Syahrul Zaman bin Bistama, yang saya dah kenal lama dengan Ustaz. Saya pun lebih kurang aja, kan, saya comel. Saya bersama dengan Ustaz Syahrul Zaman ni dalam Aman Palestin. Saya dilantik jadi duta Aman Palestin Malaysia, dan Ustaz Syahrul Zaman merupakan pengerusi Aman Palestin Cawangan Perak. Seterusnya kepada ayah-ayah, ibu-ibu, pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, kawan-kawan, para jemaah sekalian, mudah-mudahan pada pagi ini, subuh yang berbahagia ini, kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih Allah, pada pagi-pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat melaksanakan kewajipan kita sebagai seorang Muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk solat fardu subuh berjemaah di masjid. Dan saya pun terkejut, punyalah ramai jemaahnya, dan macam solat tarawih malam-malam tu. Tak sangka adakah pagi ini yang ramai, ataupun memang tiap-tiap hari macam ni. Kalau macam ni tiap-tiap hari, alhamdulillah, rasa-rasanya orang Sungai Rokam ni memang kuat, memang bersatu padu. Ni kalau kata ada musuh datang sini, Israel datang nak serang Ipoh ni, Dajjal nak datang ke sini, insya-Allah Sungai Rokam ni lambat sikitlah, tempat lain dulu lah gamaknya. Jadi alhamdulillah, inilah yang kita nak, apabila kita boleh solat fardu subuh berjemaah secara beramai-ramai, seperti mana solat Jumaat. Di situlah kekuatan umat Islam. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah merupakan hari yang ke-17 Ramadan, dan kita rasa macam cepat berbenur masa berlalu. Pejam celik udah 17 Ramadan.
tak rasa yang kata Ramadan tu dah berlalu separuh lebih dah. Maknanya ada baki lagi 13 hari ada lagi. Tapi yang kita rasa bersyukur benar tu, Allah izinkan kita sampai juga ke dalam bulan Ramadan. Sebab daripada bulan Rajab hari tu kita dah doa, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan, panjangkan umur dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi maknanya doa kita dikabulkan, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai juga kita ke dalam bulan Ramadan. Apa-apa hal pun biarlah dalam bulan Ramadan. Maknanya kalau katalah ditakdirkan kita mati pun, mudah-mudahan kita mati dalam bulan Ramadan. Tapi bukanlah itu penentu mati yang baik. Ya, kalau kata dalam bulan Ramadan matinya su'ul khatimah, penyudahnya ataupun pengakhiran matinya dalam keadaan tidak baik, maka bulan apa pun dia mati tetap tak baik juga. Tapi ini satu petanda yang baik apabila Allah sampaikan kita bertemu dengan bulan Ramadan, kerana dalam banyak-banyak bulan Ramadan ialah sayyidus syuhur, penghulu bagi sekalian bulan. Dalam Islam sama, ada 12 bulan. Kalau kita tengok kalender Masihi ada 12, kalender Hijriah pun ataupun dipanggil kalender Islam ni pun 12 juga. Ya, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sama bilangannya 12 bulan. Cuma bulan Masihi kita lebih hafal lagi, lebih cair lagi, lancur kita menyebutnya. Ya, Januari, Februari, Mac sampailah Disember. Tapi kalau sebut bulan Islam, terkedip menyebutnya kan, pasal kita tak biasa menggunakan bulan-bulan Islam. Tapi nak ceritanya dalam banyak-banyak bulan yang paling mulia, bulan yang paling berkat, bulan yang melempah ruah, ya, dengan ganjaran pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan tak bukan ialah bulan Ramadan. Jadi kita berada di dalam bulan ini, maka sangat-sangat bertuahlah kita. Dan kenapakah bulan Ramadan itu menjadi bulan yang paling istimewa berbanding bulan-bulan yang lain? Jadi kata ulama, alasan ataupun hujah yang nombor satu yang menjadikan Al-Quran itu adalah yang menjadikan Ramadan itu ialah bulan yang mulia, selain daripada bulan ini diwajibkan puasa, ya, alasan ataupun hujah yang nombor satu ialah kerana pada bulan Ramadanlah diturunkan Al-Quran. Saya tak pasti di Perak ni hari ni cuti ke tak? Cuti. Kan sebenarnya tuan-tuan ni bukan kata hari ni je cuti. Sebelum-sebelum ni pun dah lama berbenar cutinya kan. Dah bertahun kita cuti, udah lemah kita makan mask. Entah bila lah gamaknya boleh tanggil. Kita jumpa orang nyerongin pun orang dah tak tahu dah. Dia ni nyerongin ke tak tu. Yang rasa dah lemah tuan-tuan ni. Jadi tak tahulah, mudah-mudahan kita perbanyakkan doa, kerana doa itu ialah mukhul ibadah, otak kepada ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu ialah senjata bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita berdoa, Allah cepat-cepat mengangkat musibah yang sedang melanda negara kita. Malah bukan setakat negara kita, di seluruh dunia. Ya, yang kata corona ni tuan-tuan, mana apa gamaknya, kita pun tak pernah tengok dengan mata kasar, cuma dia tunjuk dalam mikroskop aja. Ya, itu pun gambarnya dah dibesarkan. Besar, leh keluar gambar rambutan. Rupanya corona tu lebih kurang rambutannya rupanya, dia berbulu-bulu kan. Dia ada, orang kata dia macam itulah rupanya kalau dibesarkan. Jadi maknanya halus dia binatangnya. Tapi bila mana Allah mengizinkan dia boleh memudaratkan manusia, walaupun dia binatang yang kecil, yang halus, yang renik, yang ketot aja, tetapi kita menjadi mudarat dengan sebab izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya upaya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya dan kekuatan, melainkan kesemuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita tak boleh menyombongkan diri tuan-tuan ya. Sebenarnya kalau kita ikut SOP pun, kalau Allah kata benda tu nak jadi juga. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendak jadi, maka benda tu akan jadi. Walaupun kita duduk jarak.
Ya, walaupun kita pakai mask, walaupun kita basuh tangan setengah minit sekali kita cuci tangan, tapi kalau Allah kata benda tu nak kena, kena juga. Tapi sebagai seorang Muslim, kita disuruh mengambil langkah berhati-hati dan berjaga-jaga. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Pencegahan itu adalah lebih baik daripada merawat. Ya, dan kita ikut SOP ni pun salah satu daripada ikhtiar kita untuk mengelakkan kita daripada terkena musibah coronavirus ini. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hari yang paling baik di dalam bulan Ramadan tak lain dan tak bukan ialah pada hari ini, iaitu bersempena dengan nuzulul Quran. Ya, hari di mana turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, dan bukan setakat pada tanggal 17 Ramadan diturunkan Al-Quran. Rupanya ada lagi peristiwa besar yang lain. Hari ni kalau kita nak kampui sekali dua cerita tuan-tuan ni, gamak pukul 10 lah baru habis. Boleh? Boleh tidak? Kita berhenti pukul 10? Boleh Ustaz, boleh belah. Tinggal Ustaz seorang sekarang. Jadi tuan-tuan ni, ada satu lagi peristiwa lain namanya Perang Badar. Ni selalu kita dengar cerita Perang Badar ni dalam bulan Ramadan. Ya, tentera Islam tak ramai, 313 orang aja nak melawan tentera musuh 1000 orang. Kalau ikut logik akhirnya memang bukan mangkor lagi dah, tumpur dah kita. Ya, tambah-tambah ya, daripada zaman dulu sampai le zaman sekarang ni, tentera Islam ni daripada segi persenjataannya memang terkebelakang. Ya, memang koman betul ialah kita ni. Tetapi apakah senjata kita yang lebih ampuh ya, daripada pistol, daripada senapang, daripada kereta kebel, daripada peluru pepandu? Sebenarnya ada senjata yang lebih besar daripada itu. Ya, dengan sebab adanya senjata yang namanya iman. Dengan sebab ada senjata yang namanya hari ni sangkut pula dia punya suaranya kan. Apa makan tadi gamaknya? Tapi yang saya ingat tadi terlupa makan kurma kan. Selalu dalam ceramah kempen orang suruh makan kurma, tapi kita sendiri tak makan. Kurma tak ada tadi. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senjata yang lebih besar ialah iman. Senjata yang lebih besar ialah takwa. Senjata yang lebih besar ialah sabar. Senjata yang lebih besar apa lagi? Semua yang ada pada diri kita ni tuan-tuan ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah senjatanya. Bila kita ikut apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah mengantar bantuan. Ya, 3,000 minal malaikati munzalin. 3,000 malaikat turun untuk membantu tentera Badar. Ya, jumlah tentera 300 orang aja, tapi turun malaikat 3,000 orang. Dan bila mana tentera musuh, tentera kafir ni tuan-tuan, dia tengok ya, tentera Islam ni apa ramai pula, berdasarkan risikan ya, sikit aja, udahlah sikit. Lepas tu yang datang tu semuanya udah kutil belaka, ya, udah tobin belaka, yang tua-tua belaka. Sebab berdasarkan risikannya tentera Islam ramai yang dah tua. Maka sebab itu dalam Perang Badar, kalau kita tengok sejarahnya, Nabi izinkan tentera Islam supaya pakai inai, menginaikan rambut. Pasal ramai yang dah berubat, ya, udah tobin. Jadi pakai ini tu nampaklah muda sikit, ya, nampaklah sadar sikit, nampaklah tagih sikit. Jadi tuan-tuan ni bila demo tengok apa yang ramai pula, dah lah ramai besar-besar pula tu, tinggi lampai pula tu, rupanya yang depa nampak itu ialah para malaikat. Jadi kita pun samalah juga tuan-tuan ya. Mungkin di sini kita tak ada berperang dengan siapa-siapa, tapi ada saudara kita di sana itulah yang kita kena tolong. Siapa pula saudara yang ustaz maksudkan ni? Saudara kita di Palestin tu, di Palestin, di Syria dan di rata-rata tempat lagi lah, demo tu saudara kita tuan-tuan. Walaupun demo tu orang Arab, kita ni orang Melayu. Jauh benar bezanya kan. Demo badan besar ragam, ya, rangkanya pun besar. Kita ni udahlah ketot aja. Tapi bila masa kita sedara dengan demo, kita bersedara dengan demo tu atas dasar agama, bukan atas dasar bangsa. Ya, kalau nak kira bangsa ni tuan-tuan ni, kita rasa kita Melayu ni jauhlah beza dengan Arab. Tetapi Nabi kata tidak ada kemuliaan pada bangsa Arab, tidak ada kemuliaan pada bangsa selain Arab, tidak ada kemuliaan pada
orang kulit putih, tidak ada kemuliaan pada orang kulit hitam, tidak ada kemuliaan pada orang kulit merah, illa bittaqwa, kecuali yang ada dalam dirinya takwa. Itulah yang menentukan mulia ke ataupun hina seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan kita dengan orang Palestin, orang Syria, orang Yaman dan banyak lagi dengan negara Islam, yang susah itu ialah hubungan kita, hubungan seaqidah, hubungan seagama. Al-muslim akhul muslim, orang Islam adalah bersaudara dengan orang Islam yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak sempurna iman kamu sehinggalah kamu kasih kepada saudara kamu seperti mana kamu kasih akan diri kamu sendiri. Itu sedikit kita kata cebisan daripada peristiwa. Satu lagi cerita besar di dalam bulan Ramadan, iaitulah Perang Badar. Namun hari ini kita nak fokuskan kepada nuzul Al-Quran, iaitu turunnya Al-Quran. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut turun maknanya daripada atas ke bawah. Bukan daripada bawah ke atas. Dia serupa macam kita lah juga tuan-tuan dengan Al-Quran ni memang bagus. Orang Melayu ni kita muliakan Al-Quran, kita letak di atas. Pasal asalnya daripada atas turun ke bawah. Jadi kita ni punya perangai pula bila dah letak di atas, udahlah situ. Sampai bertahun kita tak ambil. Sampai atas pun benar, sampai tak boleh diambil. Letak atas almari sampai berabuk lah. Kita guna Al-Quran ni setahun sekali je lah gamaknya, masa bulan Ramadan. Itu pun kalau kita baca. Kalau ikut kajian tuan-tuan ni, hari ni dikatakan orang Islam ni baca Quran 5 minit je sehari, dia punya puratanya. Mungkin dalam bulan Ramadan ni kerap sikit lah gamaknya, galak sikit baca Al-Quran. Tapi bulan biasa 5 minit dibandingkan dengan baca WhatsApp 5 jam sehari. Campur lah tu WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook. Itu belum yang main game lagi. Kita dah tua-tua ni tak adalah nak main game. Tapi ada juga yang kaki game dah tua-tua pun. Main Mobile Legend, main PUBG, main Roblox lah, macam-macam nama game sekarang ni. Jadi campur tolak bahagi semua. 5 jam sehari melayari internet. Dibandingkan dengan Al-Quran hanya 5 minit saja. Memang tak patut berbenar perbandingan tersebut. Kerana di hari akhirat nanti kita nakkan syafaat daripada Al-Quran. Sedangkan Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang bersahabat ataupun yang membacanya. Kalau kita kerap baca WhatsApp bukan boleh datang tolong kita nanti. Dia buat nohin aja nanti. Kita kata WhatsApp tolonglah hari tu atas dunia aku kerap baca WhatsApp. Dia buat tak peduli aja. Tapi kalau kita baca Al-Quran tuan-tuan, nanti Al-Quran datang tolong kita. Dia jadi peguam untuk kita. Dia akan bela kita. Jadi dalam satu hari jangan berlalu hari yang kita lalui pada setiap hari itu dengan kita tidak membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran walaupun sedikit, setiap hari dapat satu muka surat pun kira okey dah. Tapi kalau ikut dia punya kira-kiranya tuan-tuan ni, dalam bulan Ramadan ni kita punya perancangan ialah khatam 30 juzuk. Jadi maknanya satu hari kena habis baca satu juzuk. Satu juzuk Al-Quran ada 10 leh bersamaan 20 muka surat. Jadi kita kena atur lah. Lepas aja solat subuh berapa leh nak kena baca? 2 leh lah gamaknya kan. Lepas zuhur pun 2 leh. Jadi 5 waktu solat, 5 kali 2 dah dapat 10 leh. Maka barulah tercapai kita punya plan itu untuk mendapatkan sehari satu juzuk. Ini jenuh nak menghabiskan satu hari satu juzuk. Kalau kita baca dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, adab-adab kepada orang yang menanggung Al-Quran, sama ada dia baca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menjadi hafiz Al-Quran. Dia kata dalam kitab tu tuan-tuan yang pecah rekod, geng-geng salafus soleh, orang dulu-dulu ni kalau dia baca Al-Quran sehari ada yang 2 kali khatam. Kita dengar terkejut, tepuk dahi kita tuan-tuan ni, sehari 2 kali khatam. Ada yang khatam siang sekali, khatam malam sekali. Dan yang paling handai sekali, yang paling terror sekali tuan-tuan ni, pecah rekod. Dalam satu hari dia boleh khatam 8 kali. Berapa? Sehari 8 kali. Siang 4 kali khatam, malam 4 kali khatam.
Kita kalau buat kopi tu tuan-tuan tak tahulah jadi rupa mana kan. Itu tak apalah. Kita kata demo tu dah level ya, orang-orang yang memang muqarrabin, terlalu hampir mereka itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang jauh sikit ni ya, sekurang-kurangnya janganlah langsung tak baca Al-Quran dalam satu hari, kerana Al-Quran itu banyak menolong kita nanti di hari akhirat. Malah bukan di hari akhirat, di dalam kubur pun ada banyak hadis yang menceritakan orang yang membaca Al-Quran yang akan ditolong oleh Al-Quran. Antaranya Nabi pesan, la taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Maksud Nabi tu apa dia? Kubur ni yang kata kubur gelap, lepas tu sempit kan. Kalau kita masuk ke dalam kubur nanti tuan-tuan ya, tak tahulah bila gamaknya kan. Yang kata mati tu pasti kita akan mati, tapi tak tahu bila. Tapi kalau dapat mati tengah dengar kuliah subuh ni pun okey juga kan. Antara tanda-tanda orang mati ketika kuliah ialah matanya pejam. Jadi tuan-tuan ni, siapa yang mata pejam tu, cuba tengok kawan sebelah, gamak dah mati tu ya, khusyuk sangat dia dengar kuliah kan.